Cuma untuk demo sistem tu nanti, di akhir presentation saya nak demo sistem. Ada masalah sikit network kat sini. Harap-harap di hujung presentation saya nanti network okey lah. InsyaAllah tuan, kita cuba. Assalamualaikum Tuan Kenal, apa khabar? Assalamualaikum Tuan Wafi. Sihat Tuan? Alhamdulillah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di webinar pengenalan kepada prosedur penggunaan drone dalam sektor pertanian. Baiklah, kita akan teruskan lagi kita punya acara pada pagi ini dengan slot yang kedua, topik yang kedua, iaitu berkaitan dengan permohonan kebenaran serapan data kepada bahagian Geospasial Pertahanan BGSP Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Baiklah, sebelum kita kepada acara yang seterusnya, marilah kita berkenalan dahulu dengan penceramah kita yang kedua, iaitu Lieutenant Colonel Shahrizan bin Yahya, Pengarah Seksyen Rundingan dan Keselamatan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM, dan beliau berpengalaman selama 17 tahun dalam pengurusan sistem maklumat ATM. Beliau juga telah diberikan tanggungjawab membantu JUPEM dalam pengurusan keselamatan maklumat geospasial terperingkat bagi aktiviti pemetaan dan geospasial di seluruh Malaysia. Saya dengan ini menjemput Lieutenant Colonel Shahrizan bin Yahya untuk memberikan ceramah yang bertajuk permohonan kebenaran serapan data kepada bahagian Geospasial Pertahanan BGSP JUPEM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Terlebih dahulu, saya hormati Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Jabatan Pertanian kerana sudi menjemput JUPEM lah untuk memberikan sedikit taklimat pada pagi ini. Saya mewakili warga kerja JUPEM ingin mengucapkan terima kasih lah. Dan kami berbesar hati dengan jemputan ini kerana secara tidak langsungnya kami dapat memberikan sedikit maklumat berkenaan pelibatan kami dalam operasi-operasi penerbangan drone di mana ia melibatkan pencitraan dan juga penawanan data. Tuan-tuan dengar suara saya? Dengar tuan, dengar. Saya try muka saya ni tapi tak tahu kenapa tak boleh ni. Tuan-tuan tengok gambar saya lah. Kalau tak nampak muka saya cerelai, tak handsome pun. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang diperkenalkan oleh Tuan Pengacara Majlis tadi, saya Lieutenant Colonel Shahrizan adalah merupakan pengarah Seksyen Rundingan dan Keselamatan di bahagian Geospasial Pertahanan, Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. So, tugas dan tanggungjawab Seksyen Rundingan dan Keselamatan ini adalah untuk menguruskan permit-permit berkenaan dengan pencitraan dan juga penawanan data dan juga melaksanakan tapisan keselamatan terhadap maklumat ataupun tapisan keselamatan kepada maklumat geospasial terperingkat dan juga individu-individu yang terlibat dalam pengurusan maklumat geospasial tersebut. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan nak kata sesi taklimat. Saya lebih suka sebenarnya sesi ini adalah sesi perbincangan dua hala. Sebabnya berdasarkan statistik kalau semalam pun saya telah menjawab sebanyak 471 WhatsApp dan menerima panggilan sebanyak 98 panggilan bertanyakan berkenaan dengan hal-hal yang akan saya cakap, akan saya bentangkan pada sebentar lagi lah. So saya beranggapan masyarakat belum lagi memahami ataupun mendapatkan maklumat ni, jadi saya menggunakan kesempatan ni lah untuk bersama tuan-tuan dan puan share apa sebenarnya JUPEM ni buat berkenaan dengan drone, berkenaan dengan pencitraan dan juga penawanan data. So kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh saja unmute untuk bertanya soalan. Saya lebih suka begitu sebab yalah, benda ni
Macam saya cakap tu dah, kalau statistik kan, beratus saya nak jawab WhatsApp tu memang memang agak tertekan jugalah nak jawab kan. WhatsApp memang banyak kan. Saya beranggapan maklumat tu belum disampaikan secara keseluruhan lah. Jadi saya take this advantage untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa sebenarnya yang UPM buat berkenaan dengan kebenaran pencitraan dan penggunaan data, especially untuk sektor pertanian dah. Baik, saya teruskan dengan talimat saya. Gerak ke tak bergerak? Tak bergerak. Bersedia bergerak tak? Belum lagi tuan. Okey, nampak. Alright. Baik, ini adalah skop talimat saya pada begini Ada 4 skop. Yang perkara yang keempat tu saya sebenarnya cuba untuk mendemonstrasi permohonan melalui aplikasi IBIS. Tapi malangnya setakat sekarang ni dia ada masalah rangkaian, bukan sistem down masalah rangkaian keluar UPM ni. Saya punya network administrator tengah cuba untuk menyelesaikan masalah teknikal itulah. Kalau di hujung talimat saya nanti masalah tu dapat berjaya diatasi, saya akan demo. Kalau tak ada nanti saya akan tunjuk sebaik apa yang boleh lah. So ada 3 skop, pengenalan, peraturan berkaitan dan juga prosedur untuk mendapatkan kebenaran. Kita pergi kepada skop yang pertama. So skop yang pertama, pengenalan. So tak kenal maka tak cinta. So mengapa menerbangkan drone ini perlu dikawal? Tadi Kapten Wafi pun ada sebut mengapa CAM kawal penerbangan drone di Malaysia ni kan? Apa masalah dia kan? Kenaan keselamatan dah pertama sekali kan. Jadi pertama sekali adalah berkenaan dengan kedaulatan negara. Bila operasi drone ni dilaksanakan secara berleluasa, secara langsung memberikan kesan kepada keselamatan kedaulatan negara. Ini terdedah kepada percubuhan, intipan dan juga sabotaj lah. Macam mana kita tengok Amerika Syarikat dia membunuh komander Iran di Baghdad dengan hanya menggunakan 1 drone saja. Dia tak payah nak hantar segerombolan askar, dia tak payah nak hantar roket, tak payah nak hantar kapal terbang, dia hantar drone je untuk membunuh komander Iran. Tengok, kita boleh lihatlah betapa mudahnya teknologi drone pada ketika ini. Yang kedua, mengapa drone perlu dikawal? Keselamatan ruang udara. Tadi Kapten Wafi pun dah sembang lebar pasal keselamatan udara ni. Kalau kita nak membendung penculuan ruang udara, Kapten Wafi pun dah cerita tadi macam mana trafik udara ni perlu dikawal sebab ia akan melibatkan penerbangan komersial, penerbangan agensi keselamatan dan juga penerbangan dan juga penggunaan aeroan angkasa lah. Kalau dilihat sini saya ada satu video ni yang saya nak mainkan. Ini video ni ada pada tahun 2015. Ini diambil oleh seorang grafik untuk mengambil view footage berkaitan dengan KLIA. So, secara langsung memang cantiklah view ni, footage ni dapat tengok putih daripada udara. Tuan-tuan tengok drone terbang di atas sebuah kapal komersial yang membawa lebih kurang 100 lebih passenger. Tidak berlaku kemalangan, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan bayangkan dia punya berlaku kemalangan, langgar sikit, katakanlah termasuk dalam kipas terbang tu, apa jadi? Drone paling mahal pun 3-4,000 kan. Kalau belakangan risikonya terbang berjuta-juta, nyawa 100 lebih. Tengok betapa risikonya. Di situlah kita perlu dikawal
bukannya kita nak menyekat teknologi, bukannya kita nak menyekat apa, selalu saya tengok kat Facebook tu, menyekat anak muda untuk bereksperimentasi, menyekat kreativiti. Ya, ianya saya sendiri saya pun drone juga. Saya pun ada 3-4 drone kan. So saya peminat drone, saya juga peminat grafik. Memang cantik lah daripada footage daripada udara tu kan. Tapi ianya perlu dilaksanakan secara terkawal. Sebab apa? Sebab nombor 2 ni lah. So yang seterusnya adalah berkenaan keselamatan awam lah. Tadi kita ada cerita, kalau 1,000 orang kita kena fly 150 meter daripada tempat tersebut lah. Di Malaysia lah para droners ni memang tuan-tuan rasa selamat sebab hasil daripada pembacaan saya majoriti rakyat Malaysia ni dia kurang ada kesedaran berkenaan dengan hak privasi mereka. That's why so kita tak dengar pun laporan-laporan lagi apabila droners ni yang mengambil gambar kawasan-kawasan hak milik mereka ataupun gambar-gambar udara yang memaparkan diri mereka. So kalau ikutkan dalam undang-undang ada dalam tu. Nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh MCMC lah. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan keselamatan maklumat geospasial terperingkat. Di sinilah saya menjustifikasikan peranan JUPEM dalam memastikan keselamatan maklumat geospasial terperingkat. Supaya maklumat-maklumat ni dijaga dan dipantau dari segi penggunaannya. Sebab ianya mempunyai nilai strategik kepada keselamatan dan juga pertahanan negara. That's why kami berada di sini. Kami berada di JUPEM ni. Tuan-tuan pun mesti tertanya-tanya kan, kenapa wakil JUPEM adalah military officer. Disebabkan keselamatan maklumat geospasial terperingkat lah. Saya dan juga rakan-rakan saya di bahagian geospasial pertahanan berada di JUPEM untuk memastikan keselamatan maklumat geospasial terperingkat. Saya terjamin maklumat geospasial terperingkat tidak digunakan untuk sebarang sabotaj kepada kedaulatan negara kita. Yes, maklum aplikasi geospasial GIS banyak berada di luar, tapi kalau dilihat aplikasi-aplikasi tersebut ada sekatan-sekatan. Kalau yang free ni dia ada sekatan. Mengambil contoh, kalau Google ni dia punya resolution dia lebih kurang 60 meter. Dia punya resolution je. Lebih daripada 60 meter tu, so dia akan kabur. Ada juga aplikasi yang boleh bawah daripada 60 meter tapi ianya berbayar. Bila berbayar ni ia dicatat siapa yang beli, siapa yang guna. So kita boleh pantau siapa yang menggunakan tu. Tapi kalau secara free, resolution dia agak terhad. Jadi berkaitan dengan maklumat geospasial terperingkat, so apa dia maklumat geospasial terperingkat tu? So di dalam keliling bilangan 1 tahun 2007, berkeliling arahan keselamatan terhadap dokumen geospasial terperingkat menyatakan ada 8 jenis dokumen geospasial terperingkat. Saya tak nak sentuh semua, so ada 2 perkara. Pertama sekali perkara nombor 2. Semua foto udara adalah diklasifikasikan sebagai dokumen geospasial terperingkat. Foto udara dari mana dia dapat? Dari mana dia dihasilkan? So foto udara dihasilkan dari pesawat udara. Especially dalam konteks yang kita bincangkan hari ini adalah drone. Yang kedua adalah perkara nombor 8. Semua jenis dokumen geospasial yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian yang menunjukkan keluasan dan memaparkan kawasan-kawasan yang berkepentingan kepada negara. So ini termasuklah peta-peta asas, peta-peta terbitan, peta-peta terbitan macam peta risiko hakisan tanah, peta fisiografi, peta kesesuaian tanah, yang mana peta-peta ni diklasifikasikan sebagai terhad. Sekiranya Jabatan Pertanian nak mengagihkan kepada agensi yang memerlukan peta-peta keselamatan tu, dilakukan oleh pihak kami lah, di bahagian geospasial, di bahagian geospasial pertahanan di JUPEM. So itu adalah dokumen geospasial terperingkat. So ada 8 untuk konteks pembicaraan kita ini, 2 perkara itu.
Jadi apa peraturan-peraturan yang berkaitan? First sekali saya nak cerita pasal agensi. Tuan-tuan mesti confuse kenapa banyak sangat agensi ni bila nak terbangkan drone. Kan? Oh, ini gambar rajah ni menunjukkan apa tanggungjawab sebenarnya agensi yang terlibat. So, JUPEM adalah keselamatan maklumat sosial tertingkat. Manakala CAM bertanggungjawab terhadap keselamatan penggunaan gelombang udara. Di bahagian kami, di JUPEM, di jabatan kami, untuk memastikan keselamatan maklumat sosial tertingkat ni, kami berkolaborasi dengan pejabat ketua keselamatan kerajaan dengan kerajaan maklumat. Untuk IATM, bahagian staf bersikap pertahanan, sekiranya ia melibatkan perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat yang sensitif. Dengan PDRM, especially Bukit Aman, untuk tapisan keselamatan individu-individu yang terlibat dalam operasi drone, operasi penawanan data ataupun operasi pencintraan. So, JUPEM, CM, dia memastikan untuk keselamatan penggunaan udara. Termasuk SKMM untuk keselamatan penggunaan transfusi dan juga SIRIM untuk PAWAN spesifik peralatan. So ini adalah agensi yang terlibat. Kenapa banyak sangat? Tadi saya dah tengok soalan tadi, kenapa tidak permudahkan? Keselamatan tu, peraturan tu perlu untuk kesejahteraan, tapi bagaimana nak mudahkan? Sebab kalau kita tengok di sini banyak sangat agensi. Ya, memang kita sedang usaha ke arah itu untuk memudahkan tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan kebenaran dari kami. Ada usaha sekarang. Untuk setakat ini kita telah menubuhkan CM telah mengambil inisiatif menubuhkan satu jawatankuasa iaitu jawatankuasa US, yang mana agensi-agensi yang ada dalam slide ni libat dalam jawatankuasa tersebut. Tadi kalau tengok Captain Wafi ada sebut pre-application meeting tu. So pre-application meeting tu adalah dengan bersama kami dalam satu jawatankuasa iaitu JAKUAS. So salah satu rangka. Yang keduanya, itulah tadi Captain Wafi tak cerita tu. CM cerita macam UTM, UAV Traffic Management. Mana saya dalam disebutkan ni SIRIM, tak payah nak pergi MNCMC. So usaha tu dah ada, insyaAllah lah, doa-doakanlah bajet kita okey, COVID kita okey kan. So bolehlah kita tumpukan kepada pembangunan yang seperti yang mana yang saya sebutkan tadi. So dalam keselamatan maklumat sosial berperingkat, kita ada dua akta. Akta 88, Akta 1972 dan juga Akta 298, kawasan larangan dan tempat larangan. Tadi dah disentuh oleh Captain Wafi. So faham untuk ni agensi terlibat. Sebab ada orang tanya, kenapa JUPEM ada dalam operasi drone ni? Kenapa tidak CM saja? Inilah sebabnya. Kita menjaga keselamatan maklumat geospasial terperingkat. Sebabnya tadi saya dah cerita, maklumat geospasial terperingkat ni, foto udara adalah diklasifikasikan sebagai maklumat geospasial terperingkat. Baik, ini adalah rujukannya. Akta 298, larangan, Akta Rasa Rasmi 1972. Yang mana kedua-dua akta ini diperincikan di dalam Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2007, Perkeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospasial Terperingkat. Tuan boleh download perkeliling ini di portal JUPEM. Walaupun Captain Wafi telah sentuh tadi, so saya secara lalu je lah, Section dalam Akta 88, Akta 88 ni section yang menerangkan, section yang berkaitan adalah Section 4 dan Section 7. Section 4 adalah larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, sukatan, pemurman atau kerja-kerja ukur mengenai atau dalam suatu pelarangan. Section 4. Section 7 adalah larangan membawa perkakas fotografi. So ini adalah satu tafsiran
Apa itu suratan? Suratan adalah satu peta, gambar foto, image ataupun video. Apa perkakas fotografi? Perkakas yang boleh menghasilkan image, yang boleh menghasilkan video, yang mempunyai pendua, yang boleh disimpan ataupun dicetak. So, apa tafsiran tempat larangan? Tadi Ketua Wafi pun dah sentuh juga ni. Saya tidak mahu pergi ke detail. So, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan di Paradi yang saya hitamkan ni. Suatu tempat yang pada masa itu diisytiharkan oleh Menteri dengan perintah yang disiarkan dalam warta sebagai tempat larangan bagi maksud atas ni. Apa dia? Apa dia tempat yang dimasukkan di dalam Paradi ni? So, ini adalah kategori tempat larangan yang dimasukkan di dalam Paradi tadi. So, ada 11. So, ada 11 kategori. Namun, tidak semua tempat yang jatuh dalam kategori ini diisytiharkan atau diwartakan sebagai tempat ataupun kawasan larangan. Ianya hanya sebahagian. So, siapa yang bertanggungjawab untuk mengisytiharkan kawasan ni? Katakanlah tenaga elektrik ni, kawasan pencawangan elektrik ni diisytiharkan sebagai kawasan larangan, tempat larangan. Siapa punya tanggungjawab? Ianya diisytiharkan oleh CJSO. So perisytiharan tu adalah ditandatangani oleh Menteri. So ada 11, 24, 6. 11. So saya kalau tuan-tuan nak saya bagi contoh, saya tidak boleh memberi spesifik lokasi lah sebab benda ni tertaluk kepada maklumat rahsia. So saya cuma boleh bagi kategori lah. Untuk pemahaman tuan-tuan dan perempuan. So percetakan ni tuan-tuan boleh agak lah. Percetakan ni. Agak siapa tu? So dalam percetakan ni, saya bagilah JPEM. Satu contoh lah JPEM sendiri. JPEM sendiri adalah kawasan larangan, tempat larangan di mana sebarang pencitraan dan tujuan penemanan data mestilah memerlukan kebenaran daripada JPEM sendiri. Section 4 tadi Ketua Wafi dah sebut. So, apa implikasi dia? Penjara selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun, tidak melebihi 14 tahun. 4. Okey. Section 4 menyatakan larangan mengambil atau membuat apa persuratan, ukuran pemurman atau kerja-kerja hukum mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan. Bagaimana yang kalau di luar kawasan tempat larangan? Ada orang tanya tu, kan? Para 2, kurungan A tidak menjadi satu kesalahan atau mengambil atau membuat di luar suatu tempat larangan. Tapi para B, 2B menyatakan kurungan A tidak terpakai bagi pengambilan atau pembuatan suatu gambar foto atau lukisan dari suatu kapal udara. So tak salah kalau nak ambil gambar atau nak buat pengukuran di luar kawasan tempat larangan. Tapi kalau daripada udara, dia tertaluk kepada Section 4. So bagaimana kalau ada keperluan untuk mengambil gambar udara di kawasan-kawasan yang disediakan sebagai tempat larangan atau kawasan larangan? Boleh, ada caranya. Iaitu Section 4 kurungan 3 kurungan A menyatakan mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu dari pihak berkuasa yang berwibawa. Dalam konteks berwibawa ni, seperti mana yang disebut dalam Perkeliling A Bilangan 1 tahun 2007, ianya adalah di bawah bidang kuasa pengarah pemerintah negara. Itu Datuk KP lah, saya. KPUP. Yang kedua adalah Section 7, larangan membawa perkakas fotografi. Implikasi dia tidak melebihi RM2,000 ataupun pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Untuk Section 7 ni, pengecualian hanya diberikan kepada seorang pegawai polis ataupun Angkatan Tentera Malaysia. Polis dan ATM saja yang tidak memerlukan permit daripada JPEM untuk untuk mengambil gambar atau membuat pemetaan udara.
kurungan section 7 kurungan 4 tu adalah penyitaan. Kalau seorang pegawai polis ataupun pihak berkuasa yang berwibawa itu boleh menyita peralatan fotografi tersebut sekiranya tuan-tuan dan puan didapati melanggar ataupun bersabit dengan section 4 section 7 ni. Jadi bagaimana untuk prosedur untuk mendapatkan kebenaran? Maju saya begini ya. Ada persoalan ke? Baik, bagaimana untuk mendapatkan kebenaran? Untuk pengoperasian drone sektor pertanian, seperti mana yang saya sebut berkaitan merujuk kepada Akta 88 dan juga Akta 298 tadi, drone yang tidak dilengkapi kamera. Mana-mana penggunaan drone yang tidak dilengkapi kamera ataupun sensor, ianya adalah di bawah kawalan Jabatan Pertanian sendiri. You nak terbangkan drone, tak berbaja, tanpa kamera, itu adalah dalam bidang kuasa ataupun kawalan Jabatan Pertanian sendiri. Sebab dia tidak boleh tidak bersabit dengan Akta tadi, Akta 88, section 4 dan section 7. Namun sekiranya melibatkan kawasan-kawasan larangan dan juga tempat larangan, baru dimohon kepada pihak JPM. Drone dilengkapi kamera atau sensor bukan untuk tujuan pencitraan ataupun penawanan data. Ada drone terbang, ada kamera just untuk operator. Untuk pilot terbang. Permohonan perlu dimajukan kepada JPM untuk pengesahan tabisan keselamatan kawasan saja. Kita akan maklumkan tuan-tuan dan puan majukan permohonan, okey, kita nak terbang kat sini bagi UI, kawasan ni kita nak terbang, kami bawa kamera tapi just untuk pilot saja. Tak dirakam, tak diukur, tak disimpan. Kita akan buat tabisan keselamatan, okey, kawasan ni clear, boleh terbang. Yang ketiga, drone untuk pencitraan dan juga penawanan data. Tadi kalau ikutkan tajuk adalah cerapan dataan. Istilah yang sebenarnya adalah pencitraan ataupun penawanan data. Nak ambil nak terbang, ada kamera tu nak ambil gambar, kamera tu nak untuk ukur pengukuran, kamera tu nak macam tu di Datuk Timbalan ada sebut untuk apa, jangkitan serangga kan, ada pengukuran di situ bersabit dengan section 4 Akta 88. So ia memerlukan kebenaran bertulis ataupun permit daripada JPM. So bagaimana untuk memohon permit daripada JPM? So kami ada aplikasi atas talian. So ni adalah link dia lah, bb.jpm.gov.my. Once tuan-tuan dan puan hantar saja permohonan tersebut, tanggungjawab kami, SOP kami adalah untuk memberikan respon dalam masa 24 jam. Kecuali tuan-tuan dan puan menghantarnya pada hari Jumaat. Kami akan balas hari Senin. Selain daripada hari Jumaat, kami akan respon sama ada melalui email ataupun telefon yang tertera di dalam borang permohonan. Permohonan yang lengkap akan diproses selama 7 hari. Dalam 7 hari itulah kami membuat tabisan keselamatan terhadap kawasan-kawasan yang tuan-tuan mohon untuk terbang untuk pencitraan dan juga penawanan data. Dalam masa 7 hari itu jelah kita akan majukan data belakang tuan-tuan dan puan kepada Bukit Aman untuk semakan background. Untuk tabisan keselamatan PDRM ni ianya sah untuk 6 bulan. Selepas 6 bulan kita akan majukan sekali lagi individu yang sama. Yang ketiga, charge. Setakat ni charge-nya adalah RM50 sehari untuk penerbangan. So, pembayaran permohonan semua
boleh dilakukan secara online tanpa datang ke ibu pejabat ataupun kaunter-kaunter JUPEM di negeri masing-masing. So ini adalah dia punya langkah-langkah dia lah. Pertama sekali tuan-tuan dan puan daftar sebagai pengguna aplikasi BIS. Selepas tuan-tuan dan puan daftar, tuan-tuan dan puan akan mendapat dia punya username dan password. Log masuk. And then di dalam sistem tu pilih menu permohonan permit penggambaran dan pemetaan udara. Kemudian isilah maklumat-maklumat yang disediakan. Yang seterusnya adalah dokumen-dokumen yang perlu dinaikkan lah, yang perlu dimuat naik di dalam sistem berkenaan. Untuk Jabatan Pertanian, sekiranya drone itu adalah milik Jabatan Pertanian sendiri dan operatornya adalah operator daripada staf Jabatan Pertanian sendiri, dokumen-dokumen yang perlu dimuat naik adalah surat permohonan daripada jabatan. Yang kedua adalah salinan kad pengenalan pemohon dan juga operator-operator yang terlibat. Itu saja. Kiranya di Semenanjung, untuk Semenanjung untuk Jabatan Pertanian, staf Jabatan Pertanian, drone Jabatan Pertanian Semenanjung diperlukan surat permohonan daripada jabatan, kad pengenalan. Itu saja. Untuk di Sabah dan Sarawak perlukan surat sokongan daripada pejabat Perdana Menteri. 3. Manakala untuk drone dan juga operator yang bukan daripada staf Jabatan Pertanian, dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti yang dipaparkan. Surat permohonan daripada syarikat atau individu yang kedua, individu itu sendiri. Yang kedua adalah salinan kad pengenalan semua operator. Yang ketiga adalah salinan pasport sekiranya melibatkan warga asing. Yang keempat adalah surat kebenaran dari pemilik bangunan. Surat sokongan sekiranya penerbangan drone itu adalah untuk kerja-kerja pertanian, surat kebenaran daripada Jabatan Pertanian sendiri ataupun pemilik kawasan pertanian itu. So untuk di Sabah dan Sarawak perlu juga surat sokongan daripada pejabat Perdana Menteri. Itu adalah dokumen yang perlu dimuat naik di dalam sistem berkenaan. So selepas lengkap borang dari isi, dokumen-dokumen telah dimuat naik, tekanlah borang permohonan. So, seperti mana yang saya sebutkan tadi, selepas tuan-tuan dan perempuan tekan saja hantar permohonan, tuan-tuan dan perempuan selain daripada hari Jumaat, permohonan tuan-tuan dan perempuan akan direspon selama 24 jam. Sama ada melalui email ataupun telefon. So sekiranya tidak lengkap, staf saya akan berhubung dengan tuan-tuan dan perempuan untuk melengkapkan permohonan tuan-tuan dan perempuan lah. Banyak, kadang satu permohonan tu kita kembalikan 7-8 kali pun ada. So, selepas lengkap baru dikira 7 hari. Baru dikira 7 hari untuk kami teruskan dengan tapisan keselamatan maklumat dan juga tapisan keselamatan individu. So bila dah diluluskan oleh pengarah bahagian geospasial pertahanan, tuan-tuan kalau perlukan ada pembayaran, tuan-tuan boleh bayar melalui online. Selepas pembayaran itulah nanti baru keluar permit tersebut. Untuk tuan-tuan download permit ni, untuk tuan-tuan bawa kepada CAM pula untuk selamatan untuk mohon permit penggunaan ruang udara. Permit ni tadi kita Wafi tunjuk tadi kan, bawa ke CAM untuk mohon pula untuk mendapatkan hotel. Itu saya pembentangan saya. Ya, saya test kalau sistem tu dah okey.
Sekejap ya. Baik, nampaknya sistem saya belum boleh ditunjukkan lagi. Mesti ya, saya buka untuk question and answer. Kalau ada persoalan, ke saya nak baca dekat chat saja. Ya, kan? Mana tu? Pertanyaan daripada Encik Zulkifli Amin. RM50 sehari penerbangan memang beban kepada petani. Betul. Penerbangan RM50 sendiri agak membebankan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pemohon adalah layak untuk memohon remitan daripada Datuk KP. Biasa kita akan bagi 70%, 50%, 20%. Kita akan tengoklah. Saya punya video, ni video tak boleh tunjuk muka saya. Saya pun tak tahu kenapa ni. Syarif Samsu, takat hobi shoot video kena kebenaran ke? Yes. Kalau ikutkan Akta 88, Seksyen 4, Seksyen 7, kena. Kalau dari pertanyaan daripada Cik Muhammad Nat, tak nampak ni. Kalau dari agensi kerajaan lain macam mana? Adakah sama dokumen seperti untuk Jabatan Pertanian? Yes. Dokumennya lebih kurang sama. Sekiranya operasi itu melibatkan drone jabatan dan juga operatornya adalah staf jabatan, lebih kurang sama. Pertanyaan daripada Jiu Ios, nota pembentangan JUPEM, boleh dapat kopi tak? Boleh. Nanti saya akan bagi kat auditor. Bagi persoalan daripada Lazir, bagi kerja-kerja penyelenggaraan bangunan bagi mengesak kerosakan seperti bumbung, perlu ke kebenaran juga tuan? Perlu. Seksyen 4, saya setuju. Boleh saya auditor, saya jawab terus ni. Boleh tuan, boleh. Sekejap, orang tak ada internet. Tapi kamera tak boleh nak on ni. Saya pun pasti pula masalah ni. Macam masalah hari ni. Soalan daripada Naim. Sekiranya terpaksa menunda tarikh mission yang telah diuruskan, adalah perlu memohon semula atau cuma maklumkan saja? Boleh sekiranya macam hari tu kan, kita COVID-19 ni, permit dah dikeluarkan. Lepas tu kerajaan pula keluarkan PKP 1 kan. Semua kena kuarantin. Kita ada cara dia. Janji tuan-tuan maklumkan sebelum permit tu tamat. Maklumkan kepada kami untuk penundaan tarikh permit tersebut. Itu pun bukannya mandatori nak ni kan. Kita akan tengoklah kan, keadaan tu memerlukan ceritanya boleh tunda. Kalau sebab-sebab tu menasabah lah macam PKP kan. Kadang-kadang perlu saya ingatkan juga kadang-kadang pemohon ni dia minta 3 hari saja. 3 hari untuk terbang. Tapi dalam permit kita akan bagi ekstra sebab mengambil kira cuaca, mengambil kira awan, mengambil kira masalah teknikal. Kita akan bagi lebih. Tapi kita charge 3 hari je. Itu
Encik Zulkifli Amin bersedia boleh kira kod berapa kos semua sekali untuk penggunaan drone bagi tabung benih. Ini bersedia. Ini berkenaan kos ni. Ada soalan khusus untuk saya? Naik untuk fotografi. Okey, persoalan daripada Puan ataupun Cik Nur Afika Idrus. Bawa DJI Mini 2 naik untuk fotografi, videografi biasa hujung minggu cuti perlu permit UPM dari CM. Betul. Section 4 saya setuju. Soalan daripada Puan Nur Nisha, kalau tidak menggunakan kamera just untuk tabur baja saja, perlu bayar RM50 sehari juga ke? Saya dah terangkan tadi. Drone yang tidak dilengkapi oleh kamera ataupun sensor ada untuk pertanian untuk pertanian, drone untuk tabur baja tanpa kamera ataupun tanpa sensor itu adalah dalam bidang kuasa Jabatan Pertanian. Dalam kawalan Jabatan Pertanian. Sebab tidak boleh disabitkan dalam section 4 ataupun section 7 tadi. Puan Malaysia. Soalan daripada Encik Khairul, penerbangan drone di dalam kawasan ladang sendiri perlu permohonan juga ke? Kalau ada kamera, yes. Section 4 saya setuju. Kenapa undang-undang Syarif Samsu? Kenapa undang-undang Malaysia menyusahkan berbanding negara luar? Misalnya drone 250 gram tak perlu kebenaran permit. Okey, gini. Tuan-tuan, kita nak bandingkan dengan negara-negara maju. Dia punya risiko keselamatan tu tuan-tuan kena faham. Risiko keselamatan yang ada di negara-negara adalah berbeza. Kita melihat risiko daripada banyak sudut. Negara ni, negara A dia ancaman dia lain. Negara B ancaman dia lain. Jadi kita tengok secara keseluruhan. Dari segi geografinya, bagaimana ancaman-ancaman tu boleh mendatangkan kemudaratan kepada perkhidmatan negara dan juga rakyat-rakyatnya. That's why kita berbeza daripada negara-negara lain. Mungkin negara-negara maju dia ada teknologi sendiri untuk memantau. Kalau di Malaysia ni sendiri, kalau daripada permit yang saya mau proses, penggunaan drone ni melonjak secara drastik pada tahun 2016, 4 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas. Bila lonjak tu kita lihat, okey, kita perlukan satu mekanisme yang efektif, yang menyokong perkembangan teknologi, yang menyokong IR 4.0. Inisiatif telah dilakukan. Kita pun sedang melihat semula, sedang mengkaji semula peraturan-peraturan yang ada supaya peraturan-peraturan yang ada tidak membataskan perkembangan teknologi tersebut. Namun, kita tidak boleh berkompromi dengan keselamatan maklumat, keselamatan rakyat dan juga keselamatan tempat-tempat yang disecarkan sebagai kawasan ladang. The host asked you to start video. Start my video. Tak boleh start. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, Syarif Samsu tanya lagi, drone mainan pun kena permit. Drone yang ada kamera, saya bercerita pasal kamera penggambaran udara ataupun pencitraan atau juga penuhanan data. Section 4 section 7 menyatakan perlu kebenaran. Saya berdasarkan data lah, saya berdasarkan data. Sekejap. Sekejap ya, saya tengok balik sistem kalau ada belum lagi. Boleh saya teruskan dengan persoalan? Terus je. Takut mengganggu? Tak. Okey tuan. Boleh. Ya.
Kursi dah 11.30. Okey, pertanyaan daripada Cik ataupun Puan Surya Hani. Salam tuan, jikalau buat spraying racun menggunakan drone. Cum apa ni? Cum together kamera dan sensor. Pertanyaan, perlu mendapatkan permit. Okey. Macam mana saya sebutkan tadi, kalau spray racun ada kamera. So, apa tujuan kamera tu? Kalau sekadar kamera tu untuk pilot, okey. Just maklumkan pada kami, okey, kami nak terbang baja kat sini, nak spray baja kat sini. Just maklumkan. So permit tu kita akan lihat kawasan tu melibatkan kawasan apa. Kawasan penerangan ataupun tempat penerangan. Kalau melibatkan kawasan penerangan, baru kita keluarkan permit. Kalau kawasan tu okey, clear, so kita akan bagi kebenaran, kita akan bagi tiada halangan. Tiada halangan. Okay, seterusnya soalan daripada Cik Aizat. Okey, Cik Aizat bertanyakan berkenaan dengan satu company ada 2 drone. Adakah permit untuk per drone? Okey, permit yang kita keluarkan adalah berdasarkan kawasan. So, dalam satu kawasan, you nak terbang berapa drone ke, 10 ke, 12 ke, tak kisah. Kita melihat kawasan. Sebab tu kata yang mengambil kira berapa bilangan permit, berapa bilangan drone adalah CAM. Kami menjaga maklumat geospasial terpingkat. So, kami mementingkan maklumat kawasan tu. Kalau satu kawasan tu ada 8 drone ke, ada 100 drone ke, kami pentingkan kawasan tu je. So, permit pun kita akan bagi kawasan. Kami memberikan kebenaran, okay, tuan-tuan A, Tuan Aizat, okay, kami berikan kebenaran untuk pencitraan dan juga penawanan data di kawasan B, kampung B, katakanlah gitu kan. Okey, account user. Pertanyaan daripada account user. Session 4 tadi, kawasan halangan tidak dibenarkan untuk kita terbang drone yang boleh mengumpul data pemetaan. Walaupun kalau terbang drone untuk tujuan pemetaan di sebuah tanah milik sendiri, ada kebenaran tuan tanah, adakah ini perlu kebenaran dari pihak UPM? Ya. Yeah. Session 4 dan session 7. Lu baca ke tadi? Kurungan 2A menyatakan kalau buat pengukuran di luar, tidaklah menjadi kesalahan untuk membuat pengukuran atau juga penggambaran di luar kawasan penerangan ataupun juga tempat penerangan. Namun kawasan sekiranya pengukuran ataupun juga penggambaran itu dibuat melalui kapal udara, perlu mendapatkan kebenaran. Sebab dia bila kalau daripada atas saja perlu kebenaran, foto udara. Sebab apa foto udara perlukan permit? Kalau di bawah tu kita boleh jaga, kita boleh letak pagar, kita boleh letak guard. Tapi kalau di udara, katakanlah terbang 200 meter. So mana sepadan dia? Susah kan? Susah nak dijelaskan. So, that's why kita bila di udara ni kita perlukan kebenaran. Pasal dalam section 4 tadi 3 kurungan A menyatakan kalau di udara saja perlukan permit. Persoalan berkenaan dengan harga, charge. Sebenarnya saya sebut tadi memang ditetapkan RM50 sehari, tapi tuan-tuan dan perempuan boleh memohon permitan ataupun pengecualian kepada Datuk KP. Itu adalah bidang kuasa Datuk KPP. Pertanyaan daripada Encik Muhammad, kalau jabatan menggunakan perkhidmatan beracun dari syarikat luar, apakah keperluan permit? Macam saya cakap tadi lah, kalau drone tu ada gambar, permit. Kalau drone tu ada kamera, kena permit. Kalau tak ada, kadar pilot saja, kena pemakluman tu kena ada. Kami akan keluarkan tiada halangan. Tapi kalau kamera tu
nak mengambil, nak mengukur, nak merekod, kenalah permit daripada DPM. DOA, siapa ni? DOA. Nampak gayanya usaha untuk memajukan sektor pertanian untuk penggunaan drone akan terbentuk dan perlahan. Bukan begitu, saudara. Kan? Macam saya cakap tadi lah. Kita perlukan pembangunan ni. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu mengambil kira juga keselamatan. Keselamatan maklumat, keselamatan kawasan dan juga keselamatan masyarakat. Itu pembangunan kita tidak nafikan. Perkembangan teknologi kita tak nafikan. Tapi dalam masa yang sama, untuk mengimbangi kemajuan dan juga keselamatan memang agak sukar. Saya cakap tadi dah, walau bagaimanapun kami sedang melihat bagaimana undang-undang yang ada ni boleh macam kata boleh diubah sesuai ataupun boleh di review bagi menyokong pembangunan tersebut. Ada usaha tu, tapi itulah usaha tu masih lagi berjalan dalam suasana kita sekarang ni yang agak terbatas dan juga sistem pemerintahan pun baru saja nak firm. Agak lambat lah sebab untuk mereview undang-undang sudah ada, kita perlu bawa sampai ke parlimen untuk pembentangan hari. Bukan senang, tapi usaha itu sedang kita lakukan. Doakanlah. Encik Anwar Ahmad, salam, adakah JUPEM atau CM ada rancangan untuk buat one stop care center? Yes, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sekarang ni kita CM telah mengambil inisiatif untuk tubuhkan JAKUAS, Jawatan Kuasa UAS. Di mana tadi kalau tuan-tuan tengok di slide Ketua Wafi tadi, ada pre-application meeting. Pre-application meeting itu adalah meeting dengan JAKUAS. Di mana dalam JAKUAS ni ada SIRIM, ada MCMC, ada CAM dan juga ada JPM. Itu dah dari segi di situlah one stop center. Dan nextnya plan, patut saya tak bercerita ni, tapi yalah untuk memuaskan hati tuan-tuan dan puan-puan, AM pun ada inisiatif untuk wujudkan satu sistem one stop center. Yang mana saya dipahamkan nama dia UTM, UAV Traffic Management. Dalam sistem itulah nanti proses-proses permohonan ni dilakukan. So, tuan-tuan tak payah pergi BIS dah, tuan-tuan tak payah pergi sistem dekat MCMC dah kalau ada, tuan-tuan tak perlu pergi ke SIRIM dah, kat salah satu sistem saja. Itu adalah salah satu rancangan yang akan datang lah. Lazimnya kamera Syarif Samsu. Lazimnya kamera drone pertanian untuk pilot. Bukan untuk pemetaan, sensor untuk keselamatan. Memang tak perlu, patutlah kena bayar. Memang macam saya cakap tadi, kan, kamera drone yang tidak bertujuan untuk mengambil gambar, menyimpan gambar, membuat pengukuran. Just maklumkan kepada kami kawasan-kawasan itu saja. Kita akan keluarkanlah tiada halangan. Sebab apa? Satu lagi, tuan-tuan perlu ingat, tentera ni dia berlatih dekat kawasan-kawasan pertanian. Betulkan saya kalau salah. Tapi saya masa kursus dulu, kawasan-kawasan latihan ni, kawasan-kawasan latihan kami ni adalah di kawasan-kawasan pertanian. Tanpa sawit, dan getah, sawah padi je belum lagi. So, operasi-operasi kami ni tidak boleh ada kamera. Tuan-tuan nanti ambil gambar, tentera sedang berlatih di ladang kebun saya. Lepas tu up dekat Facebook. So, itu sensitif tu. Macam baru-baru ni kan. Macam mana Singapura respon kepada latihan kita kan. Itu semua sensitif. That's why kita tuan-tuan walaupun tak gunakan untuk pengukuran ataupun penggambaran, tuan-tuan kena maklumkan kepada kami supaya kami boleh koordinat latihan tentera kalau ada. Kita akan maklumkan, okey tuan-tuan, sekarang ni tentera ada berlatih dekat kawasan-kawasan ladang tu. So kita akan koordinat lah. Itu saja, bukannya kena bukan permit, tak. Bukan untuk tujuan pemetaan atau juga pengukuran, kita akan maklumkan tiada halangan saja. Kalau tak ada apa-apalah berlaku di kawasan tu.
Ada masa lagi? Harus cerita. Sky implement of online system application for those permits. Yes, we have online application, IBIS. In the future, we have UTM from CAM. We going for it. Untuk session 4 saya tunjuk kemudian ada web Japan yang tuan share tadi kan. Kalau guna permit dari Japan saja sudah boleh tunaikan atau masih perlu dapatkan dari CM. Okey, untuk session 4 macam saya cakap tadi, session 4 dengan 7 ni adalah berkenaan dengan maklumat jual terpingkat sahaja. Tapi untuk penggunaan ruang udara adalah di bawah CM. Tuan-tuan nak ambil gambar, kami. Tuan-tuan nak buat pengumpulan, kami, Japan. Tapi tuan-tuan nak terbang menggunakan ruang udara, agensi yang terlibat adalah agensi yang memantau trafik udara ni adalah CM. Sebab kena pergi kat CM. Tengok Rafika saya harap saya dapat menjawab soalan tu. Boleh saya share? Okey, boleh. Cara kenakan itu akan membantukan perkembangan teknologi perjalanan. Saya cakaplah, ditetapkan adalah RM50. Tapi tuan-tuan boleh mohon untuk peremitan ataupun pengecualian. Ianya ditakluk kepada bidang kuasa Ketua Pengarah Hukum dan Permintaan Malaysia. Memang kita akan bagi peremitan 50%, 70%, 30%, yang free pun ada. Tuan-tuan berapa lama kelulusan permohonan boleh tahu dari PGPM. Puan Suraya, dalam slide tadi saya dah sebut. Tuan-tuan dan puan tekan saja borang hantar permohonan tu, kami akan respon 24 jam. Sama ada lengkap ataupun tidak lengkap. Kecuali hari Jumaat. Sekiranya lengkap, prosesnya adalah 7 hari. Lagi 2 minit boleh harus ya. Bersedia boleh 2 minit lagi. Urus setia. Boleh ya, 2 minit lagi urus setia. Tuan urus setia. Syarif Samsu, saya dah try nak tekan start video ni, tak boleh. Saya pun tak tahu kenapa hari ni. Mungkin broadband saya slow rasanya. Baik. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih Lieutenant Colonel Syarizan di atas penyampaian beliau. Okay. Banyak soalan-soalan yang beliau telah jawab. Okay, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami dan juga menghadam segala yang telah disampaikan oleh beliau. Sebab kita pun kena faham juga ada beberapa peraturan yang perlu kita patuhi untuk sebelum kita dapat mengaplikasikan drone ni ke dalam kita punya sektor pertanian lah, insyaAllah. Baik, jadi kita teruskan lagi kita punya sesi webinar dengan panelis kita yang ketiga. Ada sekalian Cik Rustam Siring.
Saya kenalkan dulu kita punya penceramah yang ketiga. Beliau Encik Rustam bin Samsul adalah seorang Group Leader Operation and Technical Businesses Development, Senior Executive di Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, SIRIM. Beliau memulakan kerjaya di SIRIM pada tahun 2016 di bawah Seksyen Pensijilan Perindustrian dan Consumer dan pemeriksaan sebagai Operation Executive dan berpindah ke Seksyen Pensijilan Komunikasi Multimedia. Berpengalaman dalam membantu pensijilan barangan kepada pengilang, pengimport, lab serta syarikat dalam dan luar negara dalam sektor hybrid medical device, smart home, IoT product, smart agriculture, hybrid automotive serta produk yang berkaitan dengan teknologi wireless komunikasi. Beliau juga adalah account manager Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi pihak SIRIM untuk hal-hal yang berkaitan dengan COA iaitu import permit. Turut terlibat di dalam program AEO, Authorized Economic Operator, Working Group Perundangan dan Polisi. Jadi dengan ini majlis menjemput Yang Bersama Encik Rustam untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Pensijilan dan Pematuhan Standard bagi Peralatan Road. Sebentar tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba hubungi penceramah kita, mungkin ada masalah teknikal di tempat beliau.
Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Dengar tuan. Okey. Nak start sekarang ke? Nak share slide je? Okey, dengar tak? Boleh dengar tuan, boleh dengar. Boleh dengar ya? Okey. Okey, Rustia boleh share slide lah. Kau cakap dia. Cik Rustam, kita dah kongsikan slide yang Cik Rustam bagi. Okey, saya baru nak share tadi. Okey. Assalamualaikum dan masih selamat pagi kepada semua peserta. Okey, saya dari pihak SIRIM QS daripada Seksyen Persijilan dan barangan bagi komunikasi dan hybrid produk. So dalam slide saya ni saya akan bentangkan peranan SIRIM sebagai certifying agency yang dilantik oleh MCMC dan PIA, Permit Issuing Agency, yang dilantik oleh Custom. Okey. So dalam bahagian ini saya akan jelaskan mengenai introduction, a bit of background about the SIRIM QS and the compliance and special approval. What's the meaning of compliance and special approval? And the self-labeling program, which is the MCMC marking for each of the communication and wireless equipment, and the fees. Fees harga bagi setiap permohonan pensijilan, and the example of the certificate of approval as well the import permit. Dan so yang ni kita akan tunjukkan contoh-contoh yang lisens ataupun COA permit yang kita keluarkan kepada importer, distributor ataupun local local seller. Okey, seterusnya. Okey, ini boleh seterusnya. Okey, at the first of all, based on the laws and the regulations,
any communication and hybrid product hendaklah dipastikan disertify oleh SIRIM sebagai agensi yang dilantik oleh MCMC, and then permit importation hendaklah di-apply kepada importer, distributor seperti yang tertakluk kepada Custom Act Provision of Import Order 2017. So ini sebenarnya akta ni dah lama, bukannya baru, as well of akta MCMC yang dah terkandung sejak 1998. So any communication multimedia that the seller, the importer that wish to sell it in the Malaysian local market, you have to certify first. You have to obtain an approval. But to whom actually this laws and regulation need to comply with? Okay, next. So our appointment as a CA is a certified agency. It's since 1999. So it's been 22 years right now. And the scope that we cover, including the electrical safety, the EMC, as well the network interoperability, wireless, the apparatus, lightweight and cable accessory. So this is our accreditation scope, but this is our appointment scope appointed by the SMC. Next. This process saya akan jelaskan the compliance and special approval, because the compliance and special approval they have a difference. Sebab saya tengok tadi dekat chatbot banyak pertanyaannya, yang ini kenapa proses dia macam ni, kenapa yang ni perlu, kenapa yang nak untuk drone nak main untuk sekadar hobi pun perlu dapatkan pensijilan. Okay. What is the meaning by the communication product? So by communication product is a pure communication product that any network facility or customer equipment that used for connecting the public communication using the frequency when up to 423 Hz. So contoh-contoh communication product ni, tuan-tuan dan puan-puan, seperti apa yang kita ada sekarang ni, contohnya smartphone, kat rumah ada wireless router, yang tu pun kita certified, and then hybrid product. So bagi drone product, drone jatuh kepada hybrid product, which any hardware or device that integrated with communication module that enable the products to utilize the band 423 Hz. For example, the Wi-Fi, Bluetooth, you have the Zigbee, you have RFID, LoRa, and then you will be subjected to multiple regulation and requirement. Kenapa ada multiple regulation and requirement? Because the hybrid product ni is a combination of the product itself. Contohnya drone. Dulu kita tak ada drone. Dulu we have the remote only toys that you can main macam contoh remote control car, right? Dulu kita tak ada macam nak remote control, tapi sekarang ni dah ada remote control, that you utilize the remote control, you embedded it with the wireless features, then you able to control it by using the controller. Same as well as the medical device. Sekarang ni lately the booming of the medical device industry also due to the COVID pandemic dah terlalu tinggi. So ada sektor industri medical, they upgrade the features of the product. Contoh sekarang kita ada blood pressure pumping. Sekarang ni you check dekat handphone saja, by using the Bluetooth you can check the result of your blood pressure. Next, kat sini saya bagi contoh pure communication product. Just sekarang telefon, apa yang kita ada sekarang, pada telefon ni, contoh telefon ni kita ada, memang kita bawa setiap hari. So kenapa kena certified benda ni? So benda ni kalau kita tak certified, the produk yang tak certified yang masuk dekat Malaysia ni, sekiranya tak certified dan tak memenuhi piawaan MCMC, akan mengganggukan network interference, akan mengganggu safety dan mengakibatkan banyak gangguan kepada pengguna yang lain. Okay, next. So ni contoh-contoh hybrid equipment, apa yang saya kata tadi mengenaan remote control toys. Kipas, dulu kipas kita you just control it dekat dinding saja, you tak perlu remote. Tapi sekarang ni ada kipas yang ada remote, and ada refrigerator pun sekarang ni ada yang menggunakan Bluetooth features, you can control the temperature menggunakan apps saja ada. And you also have the vacuum cleaner. Sekarang kalau tuan-tuan dan puan
sekiranya menggunakan robotic vacuum cleaner, produk tu pun perlu mematuhi MCMC Technical Code dan kena mendapat piawai daripada SIRIM sebelum kita open kepada local market di Malaysia. Dan contoh sekarang ni hybrid kereta. Hybrid kereta ni bukannya bermaksud kepada yang hybrid kereta yang menggunakan electric chargers tu ya. Yang ini kita masukkan kepada komponen of the wireless features dalam kereta tersebut. Contohnya immobilizer, the remote control dan the DVD player, radio unit dekat kereta tersebut. Sekarang ni kereta macam-macam ada features ya. Sekarang ada radar, ada tire pressure monitoring system dan a lot of features dekat produk tu actually required. Maybe tuan-tuan perempuan tak tahu sebenarnya, tapi kebanyakan automotive industry sebenarnya kita dah engage with them, then we give awareness that this product or this component you have to comply with the MCMC regardless it's just a symbol of the Bluetooth equipment. Okay, next. Okay, ni contoh-contoh juga lagi supaya hybrid product. Kalau tuan-tuan lihat kat sini, saya letakkan kat situ ada gambar drone which is required to be certified accordingly. Okay, next. Okay, macam mana kita nak tahu ya, what is the hybrid product? First of all, the first document that we have to view is the product spec itself. So, kat product spec ni kalau tuan-tuan tahu, lihat, kat sini kita ada nyatakan ada operating frequency that is supported with the 2.4 GHz. Will also supported with the 5 GHz, which is drawn when it's embedded with the Wi-Fi module. Then we become the UAV, unmanned aerial vehicle drone, which is you can control it. Okay, next. So untuk approval SIRIM, we have a two method of certification. The first one is the compliance approval, what we know as a type approval, which we awarded to the specific model and brand as purpose for local sales, only for the local sales. So these ones mostly apply to the distributor, to the seller, to the importer that we wish to sell the product in the local market. For example, the DJI. DJI have a distributor, authorized distributor. So who is responsible to comply with this all requirement? Of course, it's gonna fall under the responsibility of the distributor, not the end user. Sekiranya tuan-tuan perempuan menggunakan drone DJI dan dibeli daripada local market, dan tuan-tuan perempuan membeli drone tu daripada local authorized distributor, dan drone tu telah pun mendapat persetujuan daripada SIRIM, tuan-tuan perempuan tak perlu apply lagi. You don't have to apply for the SIRIM certification. Because the SIRIM certification is for the type approval, is only mean for the local distributor. It did not apply to the end user. Jelas kat sini ya. Tapi berbeza pula kepada special approval. Special approval ni adalah kegunaan untuk sendiri. For the own use. Kalau perempuan untuk nak import drone ataupun nak guna drone untuk tujuan exhibition, R&D, trial, market survey, demo and training. And drone ni tuan-puan you buat sendiri from the scratch lah. You letak you put it from the R&D, you put it the wireless module, and you put it the payload, you put it you do the remote controller, and then you buat satu end product. Then you have to apply for the special approval if you do the services and you want to apply for your own use. Why? Because we need to ensure that the frequency that yang tuan-tuan dan perempuan menggunakan menepati piawai yang ditetapkan oleh MCMC. Okey, seterusnya. So, macam mana SIRIM menjalankan piawaian kepada sesuatu barang tersebut? So, ini adalah standard yang kita menggunakan. So, kita ada wireless dan wired product kat sini. Kebanyakan orang kat sini tuan-tuan perempuan, kita certified menggunakan standard MCMC MTSAB TCT 007 SRD. What's the meaning of the SRD? Is a short range device category yang hanya menggunakan 2.4 GHz, 5 GHz dan 433 MHz. Hanya 3 frekuensi saja, ini saja yang digunakan oleh MCMC untuk penggunaan drone di Malaysia. Selain daripada frekuensi tersebut, hendaklah mendapatkan lulusan khas iaitu kita namakan sebagai apparatus assignment. So jika tuan-tuan perempuan menggunakan 3 selain daripada 3 frekuensi yang saya sebutkan tadi, hendaklah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada MCMC
Sekiranya mendapat kelulusan, barulah sidang akan mempertimbangkan dan memproses aplikasi tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya. So, sekiranya tuan-tuan dan puan berminat menjadi distributor ataupun nak menjadi penjual kepada drone di local market Malaysia, ini adalah proses dia. Nampak dia macam saja, tapi tak sangat proses dia. It's very straightforward proses. Kat sini kita ada tiga proses flow yang main utama kat sini. Pertama adalah certification, labeling dan importation. Certification will be covered from the lab and the test report registration. Okay, bagaimana tuan-tuan nak dapatkan test report? So some of the applicant dia forwarded dia bagi test report daripada manufacturer. Kita tak ada masalah nak accept test report daripada luar. Contohlah drone tuan-tuan yang nak apply tu daripada manufacturer China, Taiwan, even some of the Europe company. Then you can forward the test report. You can register the test report as long the test report had been tested by the accredited lab. Tested by accredited lab, comply with the standard, and the test report, the RF test report for the drone is cover all the hour scope, such as the operating frequency, the output power, and the spurious emission. Then we can accept the test report. You don't have to do for testing again. So it can save your time and save the cost for the testing. So once you skip for the testing, you can register for the test report, then you can submit for application to CIRIP with the complete documentation, such as we will require the product spec, your user manual, the color photo of the sample, and then the brand and trademark. So each of the product, you have to specific for the brand, because the annual product will require the brand, and if you are the owner of the brand and trademark, there's no problem. Then you can apply for the MyIPO. The MyIPO is our the local authority in Malaysia that handle for the trademark registration in Malaysia. But if the trademark that you want to apply is already been registered from the overseas, such as the manufacturer had been registered or the principal product had been registered, then you can use the overseas trademark registration, no problem. As long the brand owner authorize your company to use the brand in Malaysia. So once the certification approval had been granted to your company, and then kita pun dah issue COC kat sini, so label application, you have to apply for the label application. Why? Because every unit that you import in Malaysia, you have to register the serial number. And the applicant need to obtain the SLP ID. Later on this next slide, I will show you what is exactly the SLP ID. You will referring to home. The apply application, you apply for the label, then you can make the importation for the import permit. So three main process criteria here. So how long are you going to process for this application? It will take around 5 until 8 working days with complete document. Saya jelaskan sekali lagi untuk compliance approval is only for local sales. Anyone that wish to sell the product, the drone in the local market, you want to become the distributor, or you want to become the authorized seller. Okay, next. So this is an example of certificate of conformity that we issue to the certificate holder, to the applicant that will be granted approval. So dalam certificate ni tuan-tuan dan puan, kita ada nyatakan nama company, kita bagi ada satu TAC code, kita panggil type approval code, and then they have indicate the product name, model, brand, and kita ada satu standard kat sini. Okay. The validity of the COC tuan-tuan dan puan can be up from 1 year until 5 years. So it's depend on your company. How long the validity you want to apply for? How many years that you wish to apply for? You can apply for 1 year, 2 years, 3 years, and up to 5 years. Next. So for the special approval category, that we have a six category here. Is it for a personal, a company training, business development,
exhibition, demo, market survey and trial. Okay, next. Okay, the special approval process flow is very straightforward compared to the compliance approval or type approval. The less documentation, less approval mandates. So this one mostly suit with current drone industry right now that provided services that you provide services for the surveying, that provide services for tuan-tuan perempuan tabur baja macam dekat chatbox tadi tu, that puan ada drone, tuan-tuan perempuan nak buat tabur baja ataupun buat servis geomapping ataupun buat servis untuk surveillance, tapi puan tak jual drone tu, tapi puan guna sendiri, tapi puan buat servis. So ini adalah proses dia untuk mendapatkan perizinan SIRIM untuk drone tuan-tuan dan perempuan. So kita panggil pada special approval application. Dokumen yang kita minta cuma product spec, the invoice, but if you apply for the training R&D, kita akan minta supporting letter from the organizer. Dan kita akan minta test report. Test report also kita boleh accept, macam saya kata tadi, kita boleh accept daripada test report luar from regulated lab. Tapi sekiranya drone itu tidak mempunyai test report lagi, kita akan recommend untuk buat testing dekat RFPMC lab. Kenapa kita nak testing lagi? Tapi kita nak hantar drone tu untuk testing. Sebab apa? Sebab test report tak ada. Bila test report tak ada, kita nak identify the frequency, the output power dan space emission tu tak boleh nanti. So that's why we require the test report. So the testing lab will issue the result. If the product comply, then we will issue the certificate. So once you submit for special approval application, then kita akan issue the certificate of special approval certificate for the specific certificate holder. Okay, next. Okay, ini contoh certificate holder ya, untuk SSC. Ini saya ambil contoh yang drone punya. Tuan-tuan boleh tengok kat sini dekat kategori alat dia. Kita panggil remote control aerial vehicle. Kita granted kepada specific company. So kat sini yang ni sekiranya drone sedia ada yang tuan-tuan perempuan tu, serial number dia, bila check serial number dia tak ada register kat SIRIM, bila check balik dekat distributor tak apply, dan inilah sijil yang kita keluarkan kepada tuan-tuan perempuan untuk permohonan kepada CAM. So lampirkan sijil ni kepada CAM, dan CAM akan proses application, dan inilah dia pun aware that your drone has been certified by SIRIM. Okay, seterusnya. Okay. Yang ini adalah senario drone dekat Malaysia sekarang. Contoh, so kat sini ada 3 kategori Ada individu, company yang distributor ataupun company biasa yang bukan distributor. So individu, sekiranya individu tersebut dia membeli drone daripada luar negara, import bawa masuk ke Malaysia atas tujuan penggunaan sendiri, dia sekadar hobi. So macam mana drone tu dia nak certified oleh SIRIM? So as for personal use, individu tersebut boleh memohon special approval clearance letter di sistem kita, e-com, untuk tujuan clearance purpose, dan kita akan keluarkan satu surat ataupun satu approval letter that indicated this individual had applied for the SIRIM, ada detail consignment, ada detail consignee, dan ada detail product information kat sini. So sekiranya company pula, bagaimana company yang membeli drone daripada overseas untuk kegunaan sendiri untuk buat servis. So ni dia hendak, macam saya kata tadi, dia kena melalui proses special approval. Sekiranya barang memerlukan permit untuk custom clearance, dan special approval turut akan kita sertakan sebagai import permit, dan dia kena melalui 2, iaitu special approval dan import permit COA. Dan kita akan, sekiranya dia hendak meneruskan special approval certificate, applicant tersebut hendaklah menyertakan test report of the drone itself. Then we will issue the certificate of conformity kepada company tersebut. So local distributor import daripada luar, tujuan local sales, dia kena apply kepada type approval, dia kena buat label, dia kena buat permit. So beza kat sini ya. So company yang import untuk gunaan sendiri,
Tapi buat services, special approval certificate dan permit saja. Tak perlu label. Sebab apa? Sebab kegunaan sendiri MCMC label hanya tertakluk kepada type approval untuk tujuan penjualan sahaja. Bagaimana pula company yang membeli parts? Sebab ada company yang dia buat drone R&D dia buat R&D, dia buat import parts, import a few component of parts macam saya kata tadi, wireless module, the payload itself, fan dia, the component, the rangka drone tu sendiri. Kita tengok kepada tarif work declaration dia. Sekiranya komponen-komponen tu dia ikrarkan kepada custom dan tidak jatuh kepada mana-mana tarif code provision import order, dan maybe kemungkinan custom akan bagi direct release. Tapi untuk wireless module, yes, dia kena apply for the approval daripada SIRIM, sebab wireless module ni jatuh kepada custom provision import order, dan kena apply for the type approval. Dan bagaimana company pula untuk guna sendiri, dia kena apply for special approval, dan company yang buat repair. Sebab ada juga company yang buat, dia tak buat drone, dia tak jual drone, dia tak buat service, tapi dia buat repair, dia buat service kat sini. So ini pun tertakluk kepada type approval, dan dia kena register dengan SIRIM as a registration of repair center, dan ini pun kita akan bagi on approval kepada dia. So, kat sini saya tulis remark kat sini, tim SIRIM kita tulis remark kat sini, that product that purchase locally tak perlu mendapatkan apa-apa daripada SIRIM, which yang hanya importer dan local distributor saja yang bertanggungjawab untuk memastikan produk tu telah comply with the SIRIM dan MCMC. Serial number pun register adalah atas tanggungjawab distributor dan importer. Sekiranya tuan dan puan-puan membeli drone di local market yang tidak mendapat persetujuan SIRIM dan tidak mendapat MCMC label dan serial number tak register, sila buat aduan kepada MCMC. Tindakan tegas akan dilakukan kepada distributor sendiri. Kalau itu, saya sarankan kepada tuan-tuan perempuan sekiranya membeli drone di local market, sila pastikan drone yang tuan-tuan beli itu telah mendapatkan sijil SIRIM ataupun telah mendapatkan MCMC label dan serial number tak ada register. Macam mana nak check nanti saya akan share dekat the next slide . Okay, seterusnya. Okay, self-labeling program. Okay, seterusnya. Self-labeling program ni, the program kita introduce to the manufacturer, importer, supplier to ease the labeling method. So, the label method, apa yang SIRIM lakukan adalah from the convenient label, kita bagi importer, manufacturer to fix the label at the manufacturer side. Prior to importation boleh, after importation pun boleh. So it will be self-prepared. Kita akan bagi award kepada the certificate holder. They will prepare the label, but with the correct SCP ID. That's why every certificate holder need to apply for the SCP ID, because self-certificate ID will be referring to the certificate holder and all principal product. Okay, next. Ni contoh MCMC MCMC marking dekat any wireless or product equipment. Sekiranya saya harap tuan-tuan yang participant kat sini familiar with the MCMC marking kat sini, sebab mostly produk tuan-tuan pun menggunakan handphone. Dekat handphone sekarang ni kita ada how to check kat sini dekat bahagian handphone ni. You can check dekat regular status. Sekiranya tuan-tuan menggunakan iPhone sorry sebab saya guna iPhone kat sini. So saya tunjuk contoh puan-puan pergi kat setting, dekat bahagian general tu dia ada satu legal and regulatory. So dalam legal and regulatory ada MCMC marking kat sini. Saya share, tak tahu kalau dapat ni. Nampak tak ada logo triangle kat sini. Ini maksudnya handphone saya ni dah certified dan telah diregister oleh SIRIM. Salah satu cara lagi ialah check IMEI number dan check serial number. Okay, next. So ini contoh selfie method ni sekarang ni kita ada dua, which is e-labeling dan surface labeling. E-labeling is by electronic, macam saya bagi contoh tadi. E-labeling is by the electronic method that
embedded in the phone itself, in the operating system. Ada juga produk yang masih menggunakan surface label, contohnya macam router produk, laptop, drone pun pakai surface labeling ya. Kalau semak dekat belakang ke, dekat bahagian remote ke, kat situ ada MCMC marking. Okey, nanti soalan nanti saya jawab selepas saya present ya. Okey, seterusnya. Okey, how to check if your product is certified? Okey, next. Kat sini ada dua cara ya. Okey, by Check Your Label apps dengan boleh layari ke laman usahawan kami ecom.sirim.my. So, saya harap selepas kita presentation on the webinar DOA ni, ramai dah install CYL apps ya. Contoh kat sini ya. Dekat apps ni available ya dekat App Store dengan Google Play, free saja. Developed by the MCMC and also as well the atas in cooperation with the SIRIM. So ini bentuk dia ya. CYL, check your label, dia warna merah kat sini. So tuan-tuan boleh semak dekat CYL tu, masukkan saja the serial number produk. Jadi ada dua, check IMEI atau check using production number. Masukkan serial number produk ataupun masukkan model. Sekiranya model yang didaftarkan telah mendapat kelulusan, the list of the product information tu akan keluar. Dia akan keluar nama distributor, dia akan keluar certificate, dia akan keluar nombor kelulusan. Dia pun akan keluar the validity of certificate itself. Okey, seterusnya. Okey, ini salah the step ya. Kat sini, macam mana kita nak certified? First, kita check the produk kita ada MCMC label ke tak. Kalau tak ada jangan takut. Check the IMEI number ataupun serial number dulu. Sekiranya serial number dan IMEI itulah didaftarkan, the confirm device tu dah certified. Okay. Kita tak ada macam ada kalau ada serial number tu certified, orang tak boleh accuse that your product tak certified ya. Maksudnya dah certified lah tu. Okay, next. So, fee. Okay, pembayaran. Okay, seterusnya. So, compliance approval. Ini adalah untuk distributor, authorized reseller yang ingin menjual drone dekat Malaysia. Ini adalah contoh-contoh yang apa yang certificate holder appointed distributor daripada DJI. Lagi satu yang famous on the agriculture is Polar Drone, ada yang from Sanyong. Okay. So ini adalah contohnya, kita bagi processing fee adalah 150, which is evaluation adalah 600 per band. So ini saya bagi contoh evaluation of fee yang untuk drone product iaitu 433, ada yang 2.4. So total up will be around 2,550 ringgit. Tapi sekiranya drone tersebut hanya support 2.4. So 433 tu tak perlulah. So tuan-tuan cuma perlu tambah 1,800 tambah dengan 150. So every unit you have to register. Yes. It cost you around 15 sen per unit. So kalau tuan-tuan perempuan ataupun distributor import around 100 unit, dan 100 darablah dengan 15 sen. So that's the cost of the label. And you kena apply juga ya SLP ID. Macam saya tadi ada SLP ID. It's valid for 100 per year. And you have to renew every year for the SLP ID. But for the compliance approval, it's depend on the validity period. Kalau you punya compliance approval tu valid sampai 2 tahun, then kena tunggulah 3 bulan. So the system akan notify applicant within 3 months before the expiry date. You have to renew the certificate. If you still wish to import the product and you wish to sell it in the local market. Okay, next. Okay, special approval fee. So bagi special approval fee, 1 hingga 3 unit kita akan charge kepada RM100. But for the demo, it's a 5 units, 400. Tapi bagi individu pula, sekiranya drone itu adalah certified, kita fee cuma adalah RM20. Non-certified model adalah RM40. Tetapi individu kita kawal kuantiti ya. So contohlah tuan-tuan dan perempuan beli drone dekat Shopee ke, beli drone dekat Lazada ke, you have nak beli dekat 20 unit. Saya nak beli 20 unit, nak bagi kat kawan-kawan. Kita tak bagi ya. Limit untuk individu
adalah 12 unit saja setahun. So kiranya tuan-tuan dah beli 12 unit tahun ni, kena tunggu tahun depan pula untuk apply permit. So kita akan kawal by the IC ya. So sistem kita akan detect by the IC of applicant. You have to declare. Okey, seterusnya. Okey, ini saya sebut mengenai COA ya. COA ni import permit. Kenapa kena apply import permit ya? COA adalah requirement daripada custom, which is tertakluk kepada Custom Provision Act 1967, Provision Import Order, which is all radio communication equipment that capable of being used for application of frequency band, you must be declared to Royal Custom. Regardless you is ada duty ataupun tak ada duty. Saya highlight kat sini, importation of used or recondition or refurbish, SIRIM tak issue permit untuk local sales. Tapi sekiranya tujuan tu macam exemption kita bagi kepada individu, kepada reallocation. Apa maksud reallocation adalah sekiranya contohnya office equipment berpindah cawangan, contoh daripada ada overseas, dah tutup cawangan overseas dan office equipment tu ada laptop, ada desktop, ada wireless mouse, ada wireless equipment, and you have to transfer to the branch dekat Malaysia, dan itu kita boleh bagi exemption, tak ada masalah. Okay, seterusnya. So ini menu input saya dah sentuh tadi. Okay, ini boleh skip. Okay, seterusnya. Okay, ni saya share berkenaan macam mana nak apply COA ya, import permit. So ada dua proses berbeza kat sini ya, tuan-tuan dan puan ya. Pertama adalah registered e-permit user, non-registered e-permit user. So kalau tuan-tuan familiar dengan dagang net, so dagang net adalah sistem yang kita guna untuk apply permit dan kita approve permit. You will be linked to the SMK, Sistem Maklumat Custom. So bagi mana-mana distributor yang dah mendapat type approval adalah diwajibkan mempunyai dagang net account, sebab tuan-tuan dan perempuan adalah bila you apply, bila you declare as a distributor, automatically tuan-tuan dan perempuan adalah sebagai trader. So bila trader, sistem dagang ni adalah penting untuk buat custom clearance, untuk buat declaration dan akan link kepada SMK Custom. So sebagai registered e-permit user, tuan-tuan perempuan sign in dekat e-permit. You have to add OGA, which is under SIRIM lah, and get the tariff code from the forwarding agent, or you can get the tariff code from the custom. Kalau tak sure tariff code apa, boleh buat custom ruling, dan custom akan advise the specific or the correct tariff code for the equipment. Then apply SLP, then you can apply for the COA. So once COA approved and acknowledged by custom, you can do custom clearance. So all the process of COA import permit is all done by system, approved by the system. Only the validation will be linked to the SIRIM, INCOP system as well the SMK. So bagaimana pula kalau company itu tidak mempunyai dagang account, tapi dia adalah importer yang first time, dia baru nak buat import, dia kata saya tak subscribe lagi, this is my first time, then we have an option for this kind of situation that this company can apply for the manual application for import permit. So SIRIM will forward or will give the importer the manual application as for the non-registered e-permit user. Then we will apply on behalf of the client. We apply with the client. Then once you are approved, then SIRIM will forward to the client. The client can forward to the custom or the forwarding agent for the custom clearance. Very straightforward process. You fill up the forms, fill up the correct information, and then make the payment for the manual fee, and then then we will proceed with the custom clearance. That's it. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah contoh COA. Kat sini tuan-tuan puan, COA ini kita ada bagi satu nombor sijil kelulusan. So nombor sijil kelulusan ni saja, ini adalah yang akan as a reference use to your forwarding agent, to the custom that you have obtained the approval COA from the appointed agency. So dalam ni saya tak boleh zoom ya. Dalam ni ada consignment detail, ada consignee detail, ada consignor, ada value, ada quantity, ada port place of import. Kat mana barang tu sampai, barang datang dari mana. So ini memang penting untuk for the custom declaration ya.
Okey, seterusnya. Okey, itu saja daripada saya in our session. Sekejap ya. Kalau terdapat soalan live, kalau urus dia boleh apa on the mic for the participant pun tak ada masalah, kita akan jawab live. Saya boleh jawab live. Jadi saya try dekat chatbot ni, perlu daripada Encik Samsul Hamzah, perlukah kedua marking SIRIM dan MCMC untuk drone? Atau salah satu sudah mencukupi? Satu saja. SIRIM dan MCMC. Sorry ya. Untuk label kita guna MCMC marking. Tapi untuk pensijilan adalah menggunakan sijil SIRIM. Untuk marking satu saja ya, itu adalah MCMC marking. Ada lagi soalan tak? Okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada terdapat soalan, saya try tengok kat sini ya. Q&A. Tak ada. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan lagi ke yang untuk diajukan? Tak ada. Okey, kita ucapkan terima kasih di atas penyampaian yang telah diberikan oleh Yang Bersama Encik Rustam. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil input-input yang telah diberikan, dan juga kita akan kongsikan juga slide-slide yang telah disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelum ni juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadirin sekalian, kita berehat sebentar dan kita akan berjumpa semula pada jam 2.30 petang, yang mana ia merupakan topik yang terakhir daripada webinar kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh berehat dulu, solat Zuhur, makan tengah hari. Jadi 2.30 kita akan berjumpa semula bersama dengan bahagian kawalan racun perosak dan baja Jabatan Pertanian Malaysia dengan tajuknya Penguatkuasaan dan Menyelia Lesen Pengendalian Kawalan Makhluk Perosak dan juga penguatkuasaan dan pentakrifan agriculture payload di dalam Unmanned Aircraft System UAS. Sekian dulu dari saya, kita akan berjumpa lagi 2.30 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.